Okay, InsyaAllah hopefully boleh share dekat kawan-kawan kita yang berminat, yang baru lagi masih baru lagi nak belajar dalam trading, dalam Bursa Saham Malaysia ni. Mungkin kita boleh ajaklah diorang untuk tengok sharing saya malam ni, insyaAllah. Okay, so first kali saya perkenalkan diri dululah. Saya Azhar Basri, salah seorang dealer dari Melaka Securities M+, dari tim Klang Valley lah. Dekat office saya di KL Eco City. So mungkin ada antara rakan-rakan yang tengah tune in ni, klien saya. Mungkin kalau ada apa-apa persoalan, mungkin nanti boleh type dekat komen lah. InsyaAllah saya akan baca dan saya akan try jawab lah. Okay. Okay, so basically apa yang saya nak introduce kan, taklah introduce, mungkin tuan-puan dah tahu apa benda yang saya nak sharekan ni. Cuma mungkin saya boleh bagi kita panggil sedikit penambahan lah dalam dari segi ilmu yang mungkin kita nak revise balik, mungkin ada ilmu baru. Okay, so malam ni saya nak sentuh topik indikator. Okay, dalam market ni kita ada banyak indikator. Ada indikator yang yang orang kata yang betul-betul kita tengok siapa jerung masuk lah, apalah kan. Kita nak tengok trend. So ada macam-macam jenis indikator yang ada dalam market, dalam kita punya charting platform lah. Ada orang pakai yang M+ bagi free. So dekat situ pun actually dah cukup untuk kita sebagai trader ataupun sebagai investor untuk gunakan tools yang diberi dan tak perlu bayar mahal-mahal. Mungkin ada orang yang pakai trading view yang dekat situ lagi advance lah. Kita boleh buat indikator kita sendiri, kita boleh buat lukis-lukis sendiri dekat chart tu, tapi benda tu adalah secondary. Okay, tapi yang paling penting adalah kita nak tengok harga dan next adalah volume dah. Okay, dan daripada dua perkara ni, daripada harga dan volume, kita boleh generate, kita boleh buat indikator. Dan berdasarkan market yang 100 tahun yang lampau, adalah orang-orang yang famous normally dari US lah, yang memperkenalkan indikator-indikator yang berdasarkan diorang punya kajian. So market participants, orang yang masuk dalam market ni, kita ada pakai indikator-indikator yang memang sentiasa dah ada dalam kita punya charting platform. Okay, so saya nak memperkenalkan beberapa kategori. Okay, kategori indikator. Tapi first, sebelum tu, kita nak tengok dulu apa itu indikator. Okay, apa definition lah. Setiap kali kita bercakap pasal benda-benda macam ni, kita nak tahu apa benda indikator ni. Okay, indikator kita boleh kelaskan dia sebagai satu pengiraan yang menggunakan data. Okay, data ni boleh jadi daripada harga. Okay, yang kita nampak candle tu kan, candle tu adalah harga, pergerakan harga. Okay, daripada harga ataupun daripada volume. Sebab apa? Sebab dua benda ni adalah kita panggil raw data. Dia tak perlu bergantung kepada benda lain. Sebab untuk satu pasaran, kita perlukan harga dan juga kita perlukan volume. Volume ni bermaksud setiap satu transaksi lah. Okay? So macam setiap benda, dia akan ada setiap transaksi ataupun pasaran dalam mana-mana pasaran. Tak semestinya pasaran saham. Okay? Kalau dekat futures market ada orang yang trade cryptocurrency kan. So benda tu pun ada harga dan juga volume. So daripada dua benda ni, kita boleh generate satu indikator. Okay. Dan indikator juga boleh guna data daripada indikator yang lain.
Yang tu dia tak complicated, cuma kita refer kepada bukan raw data dah, proses data. Sebab apa? Indikator itu sendiri adalah satu proses data. Lepas tu kita nak buat satu lagi daripada data yang kita dah buat. Kita dah buat satu indikator, mungkin kita nak olah lagi indikator tu. Ada juga indikator yang macam tu lah. Alright. So indikator teknikal ini dia takkan analisis fundamental sesebuah syarikat lah. Sebab apa? Sebab kita data yang kita ambil hanyalah daripada harga dan volume. Itu saja. Kita tak ambil dari dia punya revenue, dia punya profitability. Tapi actually kalau kita nak buat sendiri indikator dari data fundamental pun boleh. Tapi yang malam ni saya nak bercakap adalah indikator technical. Dalam technical analysis lah, bukan fundamental analysis. Okay. So, indikator technical ni digunakan oleh pelabur jangka masa pendek ataupun sederhana. Kenapa? Sebab volatility, pergerakan harga ini biasanya agak random. Dia tak random sangat. Kita boleh expect benda tu, tapi dia ada pattern lah. Dan pattern ni kita boleh nampak daripada kita punya indikator nanti. Saya akan tunjukkan. So indikator ni digunakan untuk menentukan masa yang sesuai untuk kita beli dan jual saham. So basically it's about timing lah. Okay, ada orang cakap kita pilih counter berdasarkan fundamental analysis, then kita time dia punya kita punya buy and sell berdasarkan indikator, berdasarkan technical analysis. Okay, sebab apa? Sebab technical analysis ni dia abaikan fundamental. Okay, sebagai contohnya lah, dalam masa seminggu ataupun 2 minggu yang lepas, kalau kita tengok serba dynamic. Serba dynamic, fundamental dia kita tak tahu. Masa tu kita tak ada orang pun yang inform apa-apa. Suddenly ada keluar news. Tapi lepas dia keluar news, terus dia akan reflect. Limit down terus. So bila macam tu, normally kita akan nampak indikator ni dah bearish dah. So apa yang kita perlu buat? Berdasarkan kita nampak kadang-kadang ada saham yang kita tak tahu cerita apa tapi dia dah jalan dah. Normally kita just tengok timing kita berdasarkan technical analysis ataupun daripada indikator lah. Right. Okay, so next. Apa kegunaan indikator ni? First kali kita nak cari trend. Okay, trend. Kenapa kita nak cari trend? Sebab trend ni adalah benda yang paling penting dalam trading lah. Dalam trading. Investing pun penting. Tapi trading dia lagi penting. Sebab apa? Kita tak nak beli counter yang downtrend. Sebab kita beli tinggi, kita jual rendah lah. Kalau kita langgar trend kan. Tapi kita nak ride the trend. So basically, daripada indikator-indikator yang ada, kita boleh nampak trend tu. Dan kadang-kadang kita boleh tengok kekuatan trend berdasarkan indikator yang kita ada. Okay. Daripada trend, kita boleh ramalkan pergerakan, arah pergerakan harga. Okay. Sebab apa? Sebab tak semestinya counter uptrend dia akan sentiasa naik. Betul tak? Ada juga period, ada masa dia akan buat retracement, dia akan jatuh sikit, lepas tu baru dia naik balik. So basically, walaupun counter tu tengah uptrend, kita boleh ramalkan sama ada counter ni dah terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Mungkin dia nak jatuh dulu, dia nak sideways dulu. So kita boleh tengok benda ni dari kita punya indikator. Okay. Next. Indikator juga kita boleh pakai untuk kita sahkan signal daripada indikator lain. Contohnya kita tengok, okay, dekat signal dekat apa ni Bollinger Band, counter tu dah terlampau tinggi, dia nak jatuh. So kita boleh pakai lagi satu indikator supaya kita boleh nampak betul ke Bollinger Band ni cakap counter ni dah terlampau tinggi, dia nak jatuh. So kita tengok lagi satu indikator supaya kita boleh confirmkan betul ke tak indikator yang kita tengok yang pertama tu betul ke tak.
Okay, so kita tak boleh menggunakan, bukanlah tak boleh, tapi kita lagi bagus kita guna a few indicators yang boleh membantu kita buat decision. Tak berharap dekat satu indicator saja. Okay. Right. Oops, sorry. Sini bukan apa kegunaan. Ini adalah jenis-jenis indikator. Kejap saya edit sekejap. Okay. Okay, right. So, jenis-jenis indikator. So, indikator kita ada 4 jenis indikator. Okay, kita boleh groupkan dia. Setiap indikator tu kita boleh groupkan dia. Yang pertama adalah trend indicators. Trend indicators ni yang saya cakap tadi, kita nak tengok trend lah. Kita nak kenal pasti. Trend ni sama ada di tengah uptrend, sideways atau downtrend. So berdasarkan indicators yang saya tunjukkan dalam ni, kita boleh nampak dan kita boleh agak secara clear lah. Kita nampak very clear apa jenis trend tu. Okay, next adalah momentum indicators. Momentum indicators ni adalah dia kita boleh tengok dia, kita panggil dia speed of price movement. Maknanya kita nak tengok sama ada dia masih lagi naik ataupun dia dah terlampau tinggi. Sebab apa? Sebab dalam momentum indicators dia ada kita panggil overbought and oversold region. Sometimes counter tu dah terlampau tinggi. Mungkin dia akan jatuh dulu. So kita boleh nampak, kita boleh agak. Tapi momentum indicators juga ada kelemahan dia. So nanti saya akan ceritakanlah secara lebih detail untuk momentum indicators. Contohnya adalah RSI dan stokastik lah. Ni yang biasa kita pakai. Mungkin saya boleh explain lagi mendalam lah untuk indikator-indikator ni. Okay? Right. Next adalah volatility indicators. First kali kita kena tahu apa itu volatility. Volatility ni kita panggil dia sebagai rate of price movement. Maknanya dia cepat ke tak? Kalau kita tengok counter-counter yang senyap, tak ada apa pergerakan dia, hanya 2-3 bit je, 2-3 sen je. So kita nampak benda tu ada movement tapi dia slow. Naik dia slow and steady. Dia jatuh pun slow, dia naik pun slow. So kita tengok berdasarkan volatility indicators ni. Ada counter kalau macam kita tengok last week ada banyak counter-counter yang laju jalan kan. Kita tengok apa ni, Sedania sebelum ni, GOB ada, apa lagi? Ada a few lah yang betul-betul cepat naik satu hari dalam 10 sen, 20 sen, 20-30% naik satu hari. So bila macam tu volatility dia tinggi. Bila volatility tinggi, dia naik cepat, dia turun cepat. So range movement dia tu akan jadi besar. Dia dah tak jadi macam kita panggil, kalau term yang saya pakai, chart sikat. Chart sikat ni dia movement dia 3 bit je. Range biasa dia naik 1 bit, lepas tu dia turun 1 bit. Okay. So counter yang macam tu, chart sikat ni volatility dia kurang, sangat sikit. Sebab apa? Tak ada orang nak push tinggi. So tak ada orang nak mengejar kat atas, tak ada orang yang nak membuang kat atas. So dia akan tak bergerak lah basically, kita nampak. Tapi bila ada volume yang tinggi, yang besar, yang tolak counter tu, harga dia makin naik dengan cepat. So volatility indicators ni akan catch, dia akan nampak benda tu. Okay, so antara yang famous dipakai dalam market adalah Bollinger Bands dengan Average True Range, kita panggil ATR singkatan dia. Okay, next adalah volume indicators. Alright, so volume indicators ni dia akan ambil data dari volume lah. Yang lain tadi, trend indicators, momentum indicators, volatility indicators ni, data yang digunakan adalah daripada harga, pergerakan harga. Dia tak kira volume. Tapi untuk volume indicators ni, dia tak kisah pasal harga, dia hanya tengok dalam volume. Tapi sometimes ada juga. Okay, kalau macam on balance volume ni, dia tengok pergerakan harga, tapi
dia hanya tengok sama ada counter tu jatuh dengan volume atau ke tak. Dia naik dengan volume ke tak. Dia turun dengan volume ke tak. Sebab apa? Sebab trend sepatutnya trend itu valid bila kenaikan dia dengan volume yang tinggi. Masa dia jatuh, dia volume dia makin berkurang. Okay? Alright. So saya akan tunjukkan contoh-contoh dekat chart. Okay. So first kali trend indicators menunjukkan arah dan kekuatan trend. Okay. Dia akan menggunakan purata harga. Okay. Dia average price. Maknanya dia makin bertambah. Kalau kita tengok moving average tadi yang saya cakap tadi, dia adalah average. So dia akan tengok period, berapa period ke belakang. History. Maknanya dia tengok berdasarkan harga ke belakang. Dia tak tengok harga ke depan lah. Sebab harga ke depan tak ada lagi. So dia akan ambil data yang belakang. Okay. Dia akan menggunakan purata harga untuk membuat perbandingan sama ada trend itu adalah bullish atau bearish. Alright. So ini adalah contoh kita pakai semua. Saya tunjukkan ni dalam satu chart, kita tunjukkan semua trend indicators. Okay, semua trend indicators. So basically kita sini saya pakai moving average yang kali hijau ni, line kali hijau. Nampak Lepas tu dia ada yang dot ni adalah parabolic SAR. SAR, stop and reverse. Kita panggil parabolic stop and reverse. Lepas tu kita pakai lagi satu MACD. Okay, kalau kita tengok signal dia adalah lebih kurang sama. Betul tak? Dekat sini contohnya kalau kita tengok candle ni, nampak cursor saya Candle ni price break atas EMA, yang ni saya pakai EMA 50. So dia break EMA 50. Lepas tu parabolic SAR ni dah berubah daripada downtrend kepada uptrend. Lepas tu MACD dia daripada bawah kosong dia naik atas kosong. So basically dia menunjukkan satu pattern yang sama. Satu pattern yang sama ataupun satu signal yang sama dan pada waktu yang sama. So basically kita tak perlukan semua tiga ni dalam satu chart kita. Tu yang saya nak sampaikan. Sebab apa? Dia menunjukkan satu signal yang sama. Di mana perubahan trend itu. So kalau kita pakai benda yang sama, dia redundant. English dia adalah redundant. Okay, so kita nampak benda tu benda sama. Benda ni sama, benda ni sama. So kita tak nak dalam chart kita berikan satu signal yang sama daripada banyak indikator. So tak bergunalah. So basically kita nak indikator lain yang menunjukkan signal yang lain pula. Okay, faham Alright. So next, kita tunjukkan momentum indicators. Okay, apa itu momentum indicators? Momentum indicators ni dia akan kenal pasti kelajuan pergerakan harga, rate of change of the price lah, basically. Okay, dia akan bandingkan harga setiap candle yang dia keluar. Okay, candle ni keluar, dah tutup. Okay, dia akan tunjukkan satu dot dekat situ. Lepas tu dia akan compare kan dengan yang baru punya. So dia akan sentiasa berubah berdasarkan pergerakan harga yang lepas lah. So dia akan, kebiasaannya dia akan pakai harga close. Dia tak kisah counter tu dah naik let's say 10 sen sekalipun, tapi bila dia close bawah dekat harga sama dia open tu, dia kira yang tu je. Tapi dalam kita panggil charting platform yang lagi advance lah, contohnya macam TradingView, semua benda tu kita boleh tukar benda tu actually. Tapi kenapa kita perlu tukar tu, kita kena tahulah. Tak boleh saja-saja. Sebab apa? Orang yang buat indikator ni dia dah buat kajian dah. Kenapa benda tu? So dia ada assumption dia. So kita nak buat indikator kita sendiri, kita boleh buat. So kita gunakan. Contohnya ada orang pakai average price of open dengan close. Lepas tu dia nak pakai yang tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang standardnya dia akan pakai close. Harga close saja. Okay. And then momentum indicators ni dia akan bergerak dalam oversold di antara oversold dengan overbought region. Maknanya dekat atas sangat ataupun dekat bawah sangat.
So lepas tu dia akan jalan lah. Dia akan bergerak berdasarkan harga tu. Okay. Dan kebanyakan momentum indicators ni kita boleh jadikan dia sebagai leading indicator. Walaupun dia tengok harga, tapi dia kita panggil sebagai leading indicator. Sebab sometimes dia akan keluar signal dulu sebelum harga tu bergerak. Dan kita panggil lagi satu leading indicator yang kita boleh generate daripada momentum indicators ni. Kita panggil dia sebagai divergence. Arah pergerakan momentum indicators ni dengan pergerakan harga tu dia lain. Dia bertentangan. Harga makin menaik, tapi RSI ataupun stokastik ni makin menurun. So dia akan jadi ada divergence kita panggil. So nanti saya akan tunjukkan jugalah. Okay. Right. So ni adalah contoh momentum indicators yang saya nak tunjuk, which is RSI dan juga stokastik. Okay. Yang ni mungkin saya akan explain lagi detail sikit. Sebab apa? Sebab ramai orang pakai RSI dengan stokastik. Okay. Kita boleh nampak kita panggil overbought ataupun oversold region. Tapi RSI dengan stokastik ni lain dia punya sensitivity. Okay. Kalau kita tengok RSI ni dia kurang sensitif. Okay. Tapi stokastik ni cepat sangat pergerakan dia. Daripada dia oversold region dekat bawah ni, okay, untuk dia naik sampai overbought region dekat atas, sangat cepat. Padahal harga tu taklah gerak jauh sangat. Okay. So kebiasaannya kita boleh combine these two. Tapi dia punya disebabkan oleh dia punya sensitivity itu, kita gunakan dia untuk period yang berbeza. Faham tak? Maknanya untuk short term kita gunakan stokastik. Sebab apa? Sebab stokastik ni dia adalah sensitif. Tapi bila kita combinekan dengan dia punya dengan RSI, katakan RSI ni untuk jangka masa yang agak panjang sikit, mungkin mid term. So basically bila dua signal ni kita gabungkan, kita boleh dapatkan dia punya signal. Bila signal dia punya short term dengan mid term dia sama, okay, itu adalah signal yang lagi berkesan daripada kita tengok satu saja. Contoh kita tengok RSI saja. RSI dekat oversold. Lepas tu kita nak tengok dekat bawah. Dekat mana kita nak tadah balik. So kita boleh tengok dekat situ bila kita nak tadah balik. Okay. So kita cari bila masa dia turun sampai oversold region untuk dua-dua ni. Dan bila dia rebound, baru kita boleh nak ride kita punya position. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, tuliskan terus dalam ruangan komen. Nanti insyaAllah saya baca, saya akan jawab. Okay. Nanti dekat akhir kita punya session ni, lepas habis saya punya slide, saya akan tunjukkan chart macam mana kita nak set kita punya charting lah. Apa benda yang kita nak masukkan. Okay. Alright. Next adalah volatility indicators. Okay. Volatility indicators ni kita nak kira kecepatan pergerakan harga. Rate. Lagi yang mana cepat berjalan, yang mana slow. Okay. Dia akan kira daripada harga tertinggi dengan harga terendah dalam candle tu. So dia akan ambil dua data ni. Alright. Okay. So ni contoh saya pakai. Saya pakai dua, which is Bollinger Band. Biasa orang pakai. Dan juga average true range. Okay. So, okay. Ni adalah chart dari M+. Yang free punya. Nanti siapa-siapa yang dah ada account M+, boleh buka. Kena buka platform lah. Tak boleh pakai apps. Buka platform. Right click dekat nama stock. Cari dekat M+ with light. Dekat situ, dia akan keluar satu. Okay. Right. So, apa yang kita boleh nampak dekat sini, bila pergerakan harga dia cepat, Bollinger Band ni dia akan mengembang. Bollinger Band ni dia akan mengembang. Tapi, kembangnya Bollinger Band itu tak bermaksud dia uptrend. Dia boleh jadi uptrend ataupun downtrend. Dia tak kisah kita punya trend. Tapi pergerakan tu cepat. Sama ada dia naik dengan cepat atau dia turun dengan cepat. Dia tak kisah.
Okey, sama juga dengan average true range. Average true range ni dia sebenarnya dia kira dari dia hanya tengok degree of price volatility. Maknanya dia akan kira dari dia akan tambahkan previous movement. Okay, dia yang biasanya period dia adalah 14 lah. Kita pakai yang standard semua. Kita tak perlukan dia punya kita tak perlu tukar dia punya setting lah basically. Okay, dia hanya bagi tahu pergerakan harga tu dia makin cepat ke tak. Kalau ATR itu dia mendata, bermaksud pergerakan harga stok tu dia tak naik. Dia tak naik banyak. Dia hanya main dalam range sideways saja. Dan dia agak slow. Dia kalau cepat dia akan naik cepat. Tapi kalau dia turun, tapi dia turun slow kalau macam ni kan. Dia still agak mendata. Kalau dia naik dengan cepat, baru kita akan nampak average true range ni makin menaik dengan cepat. Okay, so range candle tu dia akan besar lah. Disebabkan range candle tu besar, baru dia ada movement dekat ATR ni. Kebiasaannya kita pakai ATR ni untuk kita set kita punya stop loss. Tapi kita perlu consider juga, kadang-kadang counter tu mula-mula senyap, tiba-tiba dia spike. Kan, volume besar, dia jalan laju. So dia akan berubahlah dia daripada dia ATR ni dia mendata, lepas tu dia akan makin menaik. So kita nak setkan kita punya stop loss tu, kita boleh tengok kita punya ATR. Okay. Stokastik RSI, adakah gabungan stokastik dengan RSI? Yes, betul. Digabungkan dua indikator tu dalam satu indikator. Okay. Alright. So saya nak sentuh last kali. Volume indicators. Okay. Volume indicators ni dia akan kirakan kekuatan trend dan kita nak sahkan arah pergerakan trend. Kalau siapa yang dengar awal-awal tadi saya cakap, trend ni kita nak sahkan sama ada trend tu valid ke tak. Kita nak setiap kali dia ada kenaikan candle dia sebatang panjang macam tu, kita nak ada volume. So kita perlukan benda ni supaya bila dia jatuh pun volume dia ciput-ciput je, kecil je kan. Okay. Dan dia dikira daripada data volume. Okay, main data dia adalah daripada volume. Okay, kalau kita tengok dekat sini, saya pakai OBV dengan Chaikin Money Flow. Tapi actually, kalau kita tak nak pakai indikator sekalipun, kita nak pakai raw data, volume sahaja pun dah boleh pakai. Kita tak perlu pakai yang ni pun. Maknanya, ada orang nak pakai ni, OBV. On balance volume. Okay. Ada orang nak pakai Chaikin Money Flow. Chaikin Money Flow ni kita boleh cakap flow of money lah. Tapi dia, kenapa dia cakap pasal duit pula? Padahal volume. Sebab volume itu bermaksud ada transaksi. Bila transaksi berlaku, ada pertukaran duit, betul tak? Ada orang jual, ada orang beli. So, bila macam tu, kita boleh tengok volume yang membeli tu lagi banyak. Bukan volume yang membeli. Dia, okay, assumption of Chaikin Money Flow ni, assumption dia adalah bila candle tu putih ke atas dan closing price dia dekat atas daripada candle tu, dia assume yang money in is more than money out. So dia akan tambah. Itu assumption dia lah. Okay, alright. So on balance volume juga dia kira lebih kurang sama. Maknanya dia tambahkan volume ni. Berdasarkan yang semalam punya. Maknanya bila volume tu tak ada, dia akan sideways. Sama lebih kurang macam ATR. Tapi ATR tadi dia berdasarkan harga. Tapi ni adalah berdasarkan volume. Kalau kita tengok volume tiba-tiba spike sebatang saja, dia takkan nampak significant change. Tapi bila volume yang pacak banyak ni,
dia akan naik tinggi. Alright. Okay? Okay. Sebelum tu saya nak tunjukkan indikator-indikator macam mana kita nak set dalam kita punya platform. Okay. Right. So ni adalah kita punya M+ charting lah. Kita panggil M+ with light. Okay. So dekat sini, belah kanan ni, kita ada satu macam kolom lah. Dia ada listing, dia ada indicators, dia ada alerts. Kan? Untuk siapa yang belum pernah pakai M+ with light ni, boleh tengok. Sebab apa? Kita ada bagi, dia bukan by call lah. Tapi dia ada signal berdasarkan kita punya strategi-strategi yang kita dah tetapkan lah. Okay. Right. So, untuk indicators, kita boleh tambah. Kita boleh nak letak apa benda pun. Nak letak sampai 10, 20. Nak tekan semua pun boleh. Tak ada masalah. Tapi, kita kena tahu nak interpret. Kita kena tahu apa indikator ni tunjukkan dekat kita. Tak semestinya kita kena pakai. Kita kena tahu apa yang kita pakai. Okay. So basically apa yang biasanya kita buat adalah kita akan ambil satu every one of the 4 groups tu. So tadi kita ada 4 group kan? Sekejap saya tunjuk balik. Okay, kita ada 4 group tadi. Indikator. Trend, momentum, volatility dengan volume. Okay. So, apa yang kita buat adalah ni adalah chart kosong. So, kita tambahlah. Kebiasaannya untuk trend, ada orang pakai MACD. Boleh, tak ada masalah. Ada orang pakai moving average. Okay. Ada orang pakai sampai 4, 5 moving average. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi, apa moving average ni tunjuk? So, kita boleh tengok. Ada orang yang nak pakai short term punya moving average. Sebab apa? Sebab dia trade berdasarkan short term. Okay. So, kita boleh pakailah. Kita boleh tukar dekat kita punya moving average ni. Berapa period yang kita nak pakai? Okay, contohnya saya nak pakai ada satu yang 50. Okay, 50 ni warna hijau. Lepas tu saya nak pakai yang 200. 200 ni color ni. Yang color biru ni. Color apa ni? Color hijau, kehijauan sikit. Okay. Lepas tu mungkin dia nak pakai lagi satu 20. Ni yang lagi pendek. Okay, lagi satu dia nak pakai. Okay, contohnya kita tukar yang ni jadi 10 katakan. Okay, so dia ada 4. Tapi adakah 4 indikator ni moving average ni menunjukkan signal yang sama? Tak. Sebab apa? Sebab kita menggunakan period yang berbeza. So, calculation dia lain lah basically. Kita nak pakai 4 macam ni pun boleh. Nak pakai 1 pun boleh. Tapi kita kena tahu kenapa kita pakai moving average tu. Okay, ada soalan. Bila sesuai kita nak guna moving average, exponential moving average ataupun simple moving average. Okay, oleh sebab itu kita nak tahu kenapa kita nak pakai antara dua ni. Kita kena tahulah apa perbezaan cara dia kira. Moving average, simple moving average, dia tak ada weightage. Dia hanya kira memang purata, betul-betul purata saja. Tapi exponential moving average, dia akan bagi weightage. Yang lagi dekat ni, let's say 50 EMA. Yang semalam, lagi tinggi weightage dia berbanding dengan hari ke-50 ke belakang. Tapi simple moving average, dia tak ada weightage. Dia hanya sama saja. So, kita pakai ikut suka kita. Dia tak ada betul, dia tak ada salah. Okay? So, itu ikut preference kita lah. Okay. Mr. Calvin tanya, macam mana sistem tahu money in atau money out? Okay, tak apa. Saya sekejap saya dah distracted.
saya nak tunjukkan. Okey, ni tadi contohnya biasanya saya hanya pakai mungkin maksimum dekat sini 2 saja dan saya tak pakai MACD. Okey, sebab apa? Kita nak tahu trend kan? Maknanya kalau trend tu candle tu dekat atas, counter tu tengah uptrend. Itu saja saya nak. Okey, lepas tu kita tambah kita punya momentum indicators. Tadi kita ada RSI dengan stochastic. Okey, ataupun kita boleh pakai gabungan dua terus. Tak kisah. Stochastic RSI ada juga satu. Okey, tapi saya biasanya let's say saya nak pakai satu saja. RSI saja. So kita boleh tengok dekat sini sama ada dia tengah overbought ataupun dia tengah oversold. Okey, kalau katakanlah macam saya cakap tadi nak pakai both pun boleh. Tapi kita kena tahulah kenapa kita nak pakai, macam mana kita nak pakai. Okey? Alright. So kita tambah dua ni. Alright. Lepas tu kita tambahkan lagi satu volatility indicator. Bollinger Band. Okey, kita tambah. Okey? Volatility indicator, Bollinger Band satu saja. Ataupun ada orang nak pakai ATR. Average True Range. Ditambah lagi satu dekat bawah ni. Tapi biasanya tak ramai actually yang pakai Average True Range ni. Tak apa. Yang tu kalau nak pakai kita kena study lah kenapa. Hari ni bukan saya nak explain semua benda lah. Cuma saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat kita punya setup lah juga. Okay. Biasanya kita akan pakai Bollinger Band. So Bollinger Band ni actually dia dah ada satu moving average dekat dalam dia. Okay, sekejap kalau saya disablekan benda ni, dia ada satu. Dia ada tiga, which is dia kita panggil upper band, lower band dengan middle band. Middle band ni adalah 20 EMA biasanya. Okay. By default dia adalah 20 EMA. Okay. Lepas tu kita tambah kita punya volume indicator. Nak pakai apa? Kita pakai volume biasa pun boleh ataupun kita nak pakai apa tadi? Chaikin money flow pun boleh. Okey, nak pakai yang ni pun boleh. Tapi biasanya saya hanya pakai volume biasa saja. Tak ada masalah. Ikut suka. Tapi kita kena study dulu. Indikator yang kita pakai tu macam mana cara dia nak pakai, macam mana kita nak interpret. Kan? Okay, so basically kalau kita tengok dekat sini saya pakai contohnya moving average tadi dan juga so ni adalah setup yang kita boleh buat. Ni adalah setup yang kita boleh buat. Kita tak perlukan penuhkan kita punya charting ni sampai berpuluh, lebih 10 kita punya indikator, tak perlu. Alright. So berbalik kepada saya punya tips menggunakan indikator ni. So, tips yang saya nak bagi tahu adalah kita jangan guna terlampau banyak. Maksimum bagi saya kita perlukan 5 saja. 5 saja. Okay? Kalau kita masukkan terlampau banyak indikator, dia akan bagi signal yang kita panggil berlawanan. Ada signal bagi signal bullish. Ada indikator yang bagi signal bearish dalam masa yang sama. So basically, kita tak boleh buat decision berdasarkan signal-signal yang kita nampak. Berdasarkan terlampau banyak indikator yang kita nampak tu. Faham? So, apa yang kita buat adalah kita pilih indikator yang boleh melengkapkan kita punya signal antara satu sama lain. Bukan kita pilih yang sama. Macam saya cakap tadi. Indikator yang sama which is contohnya volume tadi. Tak kisah. Kita pakai hanya satu ataupun maksimum 2 dalam satu kategori yang sama. Kita jangan pakai terlampau banyak yang dalam grup yang sama. Moving average kita pakai sampai berpuluh-puluh. Kita nak pakai. Tak perlu. Kita hanya perlu mungkin 2 atau 3 saja. Tapi kita kena tahu kenapa kita pakai moving average yang period yang kita nak pakai tu. Contohnya biasa orang pakai 200. Orang cakap kalau atas 200 counter tu tengah bullish. Untuk long term dia lah. Sebab apa? Sebab kalau kita kira 200 tu, kalau kita kira dalam candle daily,
dia adalah lebih kurang setahun punya trading days. Betul tak? So, kita boleh pakai. Ada orang nak pakai 50. Sebab apa? Dia mid-term trader. Dia pakai 50. Tapi, benda tu tak semestinya diguna pakai pada time frame daily saja. Kita, kalau ada orang yang pakai intraday chart, dia trade intraday, okay, beli hari ni, jual hari ni juga, takkan dia nak tengok chart daily saja. Dia kena tengok chart yang time frame dia lagi kecil. Okay? Alright. Okay, so saya nak menjawab soalan dalam masa 20 minit ni. Okay, so ni adalah apa yang kita kena buat lah berdasarkan indikator-indikator yang saya dah explain. Actually dekat kita punya library, dekat kita punya Facebook, tuan-puan boleh tengok kita punya previous video-video yang lepas lah. Sebab kita dah ada cover. Sometimes saya ada cover a few indicators dah. Moving average, volume. So dekat situ lagi detail saya explain. Hari ni saya hanya nak tunjukkan cara untuk kita complementkan kita punya indicators. Okay, alright. First kali nak tanya, indikator RSI berapa value upper limit dengan lower limit untuk short term trading? Okay, alright. Untuk short term trading, kita tak perlu ubah kita punya indicator setting. Cuma kita perlu ubah kita punya time frame. Dia terbalik. Kita tak nak kalau kita nak cari setup untuk short term trading, kita hanya tukar kita punya chart ni. Kita jangan tengok chart daily, kita tengok chart mungkin 30 minit. Sekejap dia load lama sikit. So ni adalah live bukan delay, dia tak delay. Sebab kalau macam kita tengok yang trading view yang tak berbayar tu, dia ada delay 15 minit. Tapi dekat M Plus punya untuk charting ni adalah live. Kita tak perlu tunggu. Dia memang reflect betul-betul lah. Sekejap Lama pula dia refresh. Okay, alright, sorry. So ni kita tukar kepada 30 minit. Kenapa tak keluar? Sekejap saya buka balik. Okay, alright. Sekejap ya, saya kena login saya punya platform sekejap. Lamanya load. Okay. Minta maaf ya. Okay, sekejap. Dia tengah load. Okay, so kita tukar dekat kita punya time frame ni daripada daily kepada 30 minit. Okay, so bila macam tu, kita akan nampak counter tu sama ada dia sudah dia dah oversold ataupun overbought dekat time frame yang lagi kecil tu. So kita tengok dekat situ lah. Sekejap saya nak buang sikit indikator ni. Terlampau banyak. Okay, alright. So kita boleh nampak. Cara kita baca still sama. Cuma kita tengok dalam time frame yang lagi kecil. Okay. Saya pakai indikator apa? Setup saya agak simple lah. Biasanya saya pakai moving average saja. Okay, moving average, RSI, volume dan juga Bollinger Band sometimes. Sometimes saya tak pakai Bollinger Band pun. Ni setup saya personally lah. Tuan-puan nak ikut ke, nak tanya orang lain macam mana pun, boleh, tak ada masalah. Tu ikut memang personal. Kita nak trade short term ke, kita tengok chart pattern ke, ikut suka.
Tapi ini adalah berdasarkan indikator lah. Okay. Mohon komen. Kalau combine RSI dengan MACD. Okay. RSI macam saya cakap tadi, kita nak tengok sama ada dia bullish atau bearish ataupun dia overbought atau oversold. Lepas tu MACD, kebiasaannya kita nak cari counter yang MACD dia ada atas kosong ni. Maknanya dia berada dalam positive zone. Sebab apa? Cara kita interpret MACD, dekat atas ni dia bullish, dekat bawah ni dia bearish. So, bila dia bergerak daripada bawah ke atas, bermaksud dia dah nak bullish. Tapi kita kena tengok jugalah time frame mana kita tengok tu. Sama ada di daily ke, dia 30 minit, 1 jam ke. So, kita kena tahu jangka masa yang kita study tu. Tak semestinya dekat 30 minit dia bullish, tapi overall dia bearish, ada kemungkinan dia akan jatuh balik. Okay. Bagi saya short term atau long term strategi ataupun trading, kita tak perlu tukar kita punya signal ataupun kita punya indicators. Kita hanya tukar kita punya time frame saja. Kita fokus dekat time frame dekat mana. Tapi kita tak boleh juga nak terlampau fokus dekat satu time frame saja. Kita kena tengok time frame yang lagi lama. Ada orang, okay, contohnya sebab ramai dengan market sekarang, bagi saya agak susah untuk kita tengok longer term. Sebab apa? Dengan kita punya political uncertainty, sometimes US drop. So, kita hanya boleh trade mungkin dalam seminggu atau 2 minggu untuk satu stock. So, apa yang saya buat biasanya, okay, contohnya dekat sini kita boleh buka 2 chart sekali. Sekejap saya tukar balik. Okay, kita boleh buka 2 chart. Contohnya kita nak tengok counter apa? Tadi saya tunjuk Hiaptek. Nampak Hiaptek lawa pula. Okay, contohnya saya buka dekat chart sini. Saya buka yang daily punya. Dekat sini, saya pun boleh buka lagi satu Hiaptek. Tapi, saya tengok 30 minit. So, saya boleh cover saya punya view. Saya nak tengok view yang short term dengan longer term sikit. Allahu Akbar, tak terkeluar. Okey, sekejap boleh. Tak apalah, dia tak keluar. Tapi kita tengok macam ni lah. Maknanya kita ada 2 time frame yang berbeza. Tapi kita tengok sekali. Macam tu. Ichimoku ni, dia adalah trend juga. Dia trend indicator. M Plus tak ada customizable technical screener lagi. So far kita tak ada lagi. Kita dah ada yang preset punya. Memang kita dah ada. Yang M Plus Wiz Lite ni ada yang free punya dan ada yang paid punya adalah M Plus Wiz Pro. Okay. Short term trading kita tak perlu tukar basically. Macam saya cakap tadi, kita tak perlu tukar kita punya indicator. Just kita tukar kita punya time frame saja. Right. Untuk mid-term investor, okay, alright. Mungkin saya rasa ramai yang mid-term investor lah dekat sini. Apa yang saya sarankan normally untuk mid-term investor, bila kita cakap pasal mid-term, kita akan tengok dekat daily chart lah. Jarang lah orang tengok mid-term investor tengok dekat 30 minit. Biasanya yang kita pakai bila mid-term, kita lebih pentingkan dekat dia punya trend. Bila kita bercakap pasal mid-term to long term, kita perlukan trend yang strong. Kita tak perlukan kita panggil movement yang macam, kalau macam short term trader, dia tak kisah uptrend ke downtrend ke, ada kenaikan yang dengan volume sikit dia boleh buat duit. Tapi untuk mid term trader, biasanya saya sarankan guna MACD. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat sini contoh, contoh yang biasa saya bagi. VS Industry. Sekejap saya buang. Kita buka MACD saja. MACD saja. Okey, right. MACD Kalau kita tengok dekat banyak stok yang bila dia buat uptrend yang strong, selagi mana dia berada atas zero, dia masih lagi uptrend.
Sampailah dia betul-betul dia drop ke bawah, dia tak recover dah, counter tu dah tak in play. So untuk swing trader ataupun mid term trader, MACD is a very good indicator lah. Sebab apa? Bila kita jadi mid term investor, kita tak pentingkan sangat dia punya volatility, kan? Volume, yes, betul. Kita tengoklah volume makin naik ke. Sebab kadang-kadang ada counter, kalau kita tengok dekat sini kan, volume dia tinggi dekat sini. Suddenly dekat atas ni, volume dia makin rendah. Ni kita panggil volume divergence jugalah. Harga makin naik tapi volume makin rendah. So dia dah makin lemah. Macam saya cakap tadi, RSI. Okay, contoh lagi satu. RSI. RSI pun tak nampak sangat. Tapi actually dekat MACD ni pun kita boleh tengok divergence lah. Bila peak dia makin rendah, makin lama harga makin naik. Tapi peak dia ni makin rendah. Bermaksud counter ni dah lemah. Dia nak jatuh dah. Okay. Okay. Biasanya memang saya pakai untuk trend trader, MACD memang paling bagi saya lah. Okay. Orang lain opinion. Ni opinion saya. Bagi saya MACD ni sangat penting. RSI MA200 Bollinger Volume. Time frame berapa lama? Mr. William. Okay. That one time frame, bila kita bercakap pasal time frame, kita perlu tahu sensitivity kita punya indicator. Kalau kita bercakap pasal 200, it's a very long term. Setahun, more than 3 quarters, 4 quarters kadang-kadang. Okay? So, bila macam tu, dia adalah jadi long term. Kalau you nak main mid term, you kena pendekkan you punya moving average. Sebab apa? Sebab trend is the most important. Bila kita cakap pasal mid term to short term. Tapi RSI ni akan menunjukkan kita sama ada counter tu tengah overbought dalam dia punya mid term. Sebab dia, kita tak boleh nampak sangat. Bila counter tu very strong trend, dia akan jadi false signal. Dia akan ada false signal. Dia terlampau lama, nampak dekat sini. Contoh ni dia naik kan, straight je. Tapi benda ni dia jadi overbought. Lama sangat. Bila dia break ke bawah, padahal dia masih lagi uptrend. Tapi sini kita dah kena sell kalau kita tengok berdasarkan RSI saja. Okay, false signal. Okay, false signal ni kita biasanya combinekan dia berdasarkan banyak benda lah. Kita tak boleh tengok indikator saja. Kita boleh tengok dia punya support resistance juga. Masa dia drop tu ada volume ke tak. Kita kena combine semua benda. Kita tak boleh nak berharap pada indikator saja. Okay? Okay, divergence macam saya cakap tadi. Okay, ni cara kita tengok divergence. Kita melukis sikit. Okay. Kita tengok peak dekat sini. Peak ni dengan peak ni. Kenapa tak ni? Okay. Harga dia makin menaik peak ni. Tapi dekat kita punya indikator, dia makin menurun. Nampak? Dekat RSI, dia makin menurun. So, dia boleh bagi early signal saja. Dia bukan confirmation. Dia hanya boleh bagi early signal. Dia leading indicator divergence ni. Okay, kita biasanya saya akan combinekan dengan dia punya support resistance lah dekat sini. Dengan trend line ke. So, tu yang kita pakai. Sebab kalau kita tengok divergence saja, dia sometimes memang dia akan bagi false signal lah. Time frame 1 minit dengan 5 minit, yes, betul. Dia still live. Sebab data dia sentiasa running, continuous. Wizlight dia, okay, dekat alert ni, dia ada beberapa strategi lah. Okay, ada beberapa strategi. Ni adalah strategi yang ada dekat Wizlight. Yang kita tak boleh tekan ni adalah yang Wiz Pro punya. So, siapa nak yang ni,
kena pakai Wiz Pro lah. Tapi bagi saya, untuk orang yang baru-baru mungkin tak nak keluarkan kos, boleh pakai dulu. Familiar kan dengan Wiz Lite ni dulu. Okay. Alright. Untuk midterm, saya tak sarankan pakai Encik Firdaus tanya. Untuk midterm swing guna stokastik. Midterm tak sesuai untuk pakai stokastik actually. Sebab midterm ni dia terlampau sensitif. Dia terlampau cepat. Biasanya kita pakai RSI, stokastik. Boleh pakai tapi kita kena combine lah biasanya. Tengok juga kita punya time frame, everything. Sometimes bila dia volume tinggi dan spike dia besar, dia akan cepat sangat. Sometimes dia akan keluar. Okay, contohnya kita keluar kat sini. Okay, alright. Ni okay. Okay, sini dekat bawah. Okay, dia dah oversold kan. Kita buy dekat sini. Lepas tu dekat atas ni dia crossover. Kita dah sell. Yes, dia ada buat penurunan sekejap. Tapi actually dia masih lagi boleh naik ke atas. So, stokastik dia akan bagi banyak false signal sikit. ATR ni actually dia bukan untuk signal sangat. Dia cuma untuk kita punya maybe stop loss dan juga kita nak tengok dia punya trend ni betul ke tak. Sama macam kita guna volume. So, bila volume makin menaik, bila harga makin naik, bermaksud stok tu trend dia masih lagi kuat. Okay. Divergence kena tengok bahagian overbought atau oversold saja atau boleh tengok dalam range 30 ke 70. Tak kisah. Actually kita tak kisah position overbought peak dia tu. Untuk kita tengok divergence, kita tak perlu risau dekat mana. Selagi mana kita nampak peak dan kita comparekan dengan harga. Okay. Untuk tukar time frame dekat atas ni, dia ada dekat atas ni. Kalau kita tengok. Okay. D plus ni bermaksud daily dan dia adalah live. Tapi daily yang biasa ni, dia tengok maknanya closing of the previous day. Kalau macam hari ni kan, closing hari ni dah close. Kalau masa kita tengok masa market live, market tengah buka, dia akan tunjukkan yang semalam punya lah. So kita tengok yang daily plus. Okay. Alright. Okay. So saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang menonton. Siapa yang terlepas yang awal-awal tadi boleh pergi balik dekat kita punya Facebook, like kita punya Facebook. So insyaAllah dekat situ boleh pergi dekat bahagian video dan cari kita punya sesi-sesi sebelum ni. Sebab banyak saya ada buat, Encik Zulfaqar pun ada buat. So benda tu kita jadikan satu library lah untuk orang yang mungkin tak ada, kita panggil tak ada resource, tak pernah pergi kelas, tapi boleh bermula dengan kita punya sesi-sesi yang lepas lah. Okay, kita dah buat daripada first PKP dulu tahun lepas bulan April tak silap saya. So kita dah ada agak banyak lah. Dekat situ pun kita boleh tengok a few topik yang kita dah cover macam chart pattern, volume. Okay, so last kali sebelum saya berakhir. Okay, untuk siapa-siapa yang belum lagi membuka account, baru nak buka account ataupun ada kawan-kawan yang nak buka account, saudara mara nak buka account, baru nak start trade. Okay, so boleh pergi dekat kita punya website dan register untuk pembukaan account. So, untuk siapa-siapa yang nak buka account, masukkan dealer code D316. So, kod ni adalah under team saya lah. Okay. Ataupun kalau tak tahu macam mana nak buat, boleh WhatsApp dekat kita punya phone number ni 011110658263. InsyaAllah tim saya akan reply lah, bagi tahu nak buka account. Okay? Alright. So setakat tu saja. InsyaAllah terima kasih
kerana menonton, meluangkan masa sejam bersama saya. InsyaAllah nanti every month kita akan buat. So please like our Facebook page. So tuan-puan boleh tengok apa webinar-webinar yang kita akan buat lagi pada masa akan datang lah. Okay. Alright, setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat melabur.